Okay, ini chapter kimia untuk pengguna sabun dan deterjen ya. Okay, sabun dan deterjen ni adalah bahan pembersihan ya. Okay, ini kita panggil abu gunung berapi, tindak balaskan dengan lemak binatang untuk menghasilkan sabun ya, abu gunung berapi. Okey, sabun mula dihasilkan dengan memanaskan lemak haiwan bersama-sama dengan abu tumbuhan ya. Abu tumbuhan ataupun abu gunung berapi itu sangat berakali yang mengandungi kalium karbonat ataupun natrium karbonat. Kalium karbonat dengan natrium karbonat ini adalah bahan kimia yang sangat penting ya dalam industri membuat sabun. Okey, dulu sabun dihasilkan dengan mencampurkan lemak binatang bersama dengan abu tumbuhan yang berakali. Kerana dalam abu tumbuhan berakali itu ada natrium karbonat ataupun kalium karbonat yang sangat diperlukan ya, bahan kimia yang sangat famous zaman dahulu untuk proses industri ya. Jadi Nicholas Leblanc kata kita tak boleh mengharapkan abu kayu sahaja kerana masa tu di Eropah kekurangan kayu dia tak boleh nak menghasilkan abu kayu. Jadi tak dapatlah dia orang natrium karbonat tu ya. Jadi Nicholas Leblanc kata kita boleh buat sendiri natrium karbonat ni dengan cara mensintesiskannya dengan cara tindak balas kimia. Maksudnya natrium karbonat ni dihasilkan daripada bahan kimia, tak perlu ambil daripada abu kayu. Okey, proses buat sabun kita panggil saponifikasi. Okey, mula-mula kita kena cari ester ya. Ester ataupun apa contoh ester? Lemak binatang dengan minyak tumbuhan. Jadi dua bahagian molekul minyak atau lemak, bahagian lemak binatang dengan minyak tumbuhan ni perlu dipisahkan oleh air ya, dengan cara hidrolisis. Hidrolisis ni adalah proses pemecahan molekul lemak binatang dan minyak tumbuhan kepada asid lemak dan gliserol dengan mangkin alkali ya, alkali kuat sebagai mangkin. Alkali kuat kita boleh guna natrium hidroksida ataupun potasium hidroksida. Jadi kita boleh pecahkan molekul lemak dan lemak binatang dan minyak tumbuhan ni kepada molekul yang lebih kecil iaitu asid lemak dan gliserol. Asid lemak adalah yang penting untuk proses seterusnya. Jadi apa yang berlaku semasa proses hidrolisis adalah proses pemecahan ikatan ya. Proses pemecahan ikatan berlaku semasa tindak balas dengan air dan juga alkali sebagai mangkin. Yang ini kita panggil proses hidrolisis beralkali. Okey, asid lemak yang kita dapat tadi daripada peringkat pertama tadi, kita masukkan dalam proses peneutralan. Ingat tak, peneutralan asid campur alkali dapat garam dan air. Ya, jadi alkali asid tadi daripada asid lemak campur dengan alkali, so kita akan dapat garam, natrium asid lemak. Itulah sabun dan juga air. Okey, ni proses peneutralan tadi ya. Asid lemak daripada ester tadi dengan alkali, so kita akan dapat garam, natrium asid lemak ataupun sodium palmitat dengan air. Sodium palmitat ni, sodium ni nama daripada alkali, palmitat ni daripada palmitic acid. Palmitic acid tu adalah asid lemak yang kita dapat daripada ester tadi. Yang ni contoh kita ambil ni minyak kelapa sawit. Nama dia glycerol tripalmitate ya. So minyak kelapa sawit ni kan perlu melalui hidrolisis dulu. So dia akan dapat apa? Melalui proses hidrolisis dia akan dapat apa? Asid lemak dan gliserol. Jadi asid lemak tadi tindak balaskan dengan alkali, so kita akan dapat sabun dan gliserol. So sabun ialah garam yang terhasil daripada tindak balas peneutralan antara asid lemak dengan alkali. Contoh sabun ada natrium palmitate ya, di mana tindak balas dengan asid palmitic. Ya. Jadi contoh tadi kan macam nombor 1 tadi adalah tindak balas ester. Ester tu apa-apalah lemak binatang atau minyak tumbuhan tindak balaskan dengan air, so kita akan dapat apa? Asid lemak dan gliserol. Okey, tindak balas kedua kita ambil asid lemak tadi. Kita ambil asid lemak. Okey, tindak balaskan dengan alkali. So kita akan dapat soap, sabun ya, sabun dan air. Tindak balas peneutralan. So kita buat macam matematik ya, untuk menghasilkan persamaan am tadi. So sabun ni adalah okey. Jadi asid lemak ni kita cancel, air ni kita cancel. So dapat persamaan am dia untuk buat sabun, ester tambah alkali
So kita akan dapat sabun dan gliserol. Kan? Ya, so ini persamaan dia. Ester, contoh kita ambil minyak kelapa sawit tambah dengan alkali. So kita akan dapat sabun namanya sodium palmitat dan gliserol. Saponifikasi ialah kebalikan pengesteran. Contohnya dulu kita belajar kan, asid karboksilik campur alkohol ni ke depan, proses ke depan. Kita akan dapat ester. So ada simple ester, complex ester. Simple ester ni sebab kita guna asid karboksilik. Asid karboksilik ni asid yang karbonnya daripada karbon 1 sehingga karbon bawah 12. Tapi bila karbon tu atas 12 atau atas 15, karbon tu berantai panjang, kita panggil asid lemak. Tidak balas pula dengan gliserol. Gliserol ni adalah alkohol yang mempunyai 3 kumpulan. Dia mempunyai 3 kumpulan hidroksil. Besar struktur dia. Ya, contoh macam tadi ni. Ya, ni kita panggil gliserol. Ada 3 kumpulan hidroksil. Kalau alkohol sahaja, dia ada satu saja kan, OH. Tapi kalau gliserol ada 3 OH. So ni kita panggil kompleks alkohol. Dia bila kompleks dengan kompleks, kita akan dapat kompleks ester. So bila kita nak hidrolisiskan dia, kita pecah, kita nak uraikan kembali ester ni kepada asid lemak dan gliserol. Okay, ni kita panggil asid lemak, asid karboksilik campur alkohol, kita panggil proses pengesteran ataupun esterification. Tapi bila kita nak uraikan kembali ester kepada asid lemak dan gliserol, kita panggil proses apa? Saponifikasi. Kebalikan saja. Dan ingat ya, proses ester ni, pengesteran kita guna apa? Asid sulfurik kan sebagai mangkin. Betul tak? So ada ion hidrogen. Tapi untuk saponifikasi kita guna apa? Ion hidroksida. Kerana kita guna apa? Saponifikasi kita guna alkali kuat sebagai mangkin. Okay, formula sabun ni dia RCOONA, RCOOK. Sabun ialah apa? Garam, natrium atau kalium, asid lemak. Apa itu asid lemak? Asid karboksilik yang berantai panjang. Okey, ni contoh-contoh ya sabun ya. Sabun ni dia ada kumpulan R dia kan. RCOO ni. R ni ada kumpulan rantaian panjang. Rantaian panjang tu mungkin ada single bond, mungkin ada double bond. Ya, tepu ikatan kovalent tunggal saja, tak tepu ikatan kovalent ganda 2 atau ganda 3. R tu. Ya. Kumpulan alkil tu. Okey, ni struktur sabun, nampak struktur sabun ni dia ada kumpulan karboksilat ya. Ini kita panggil hidrofilik, kepala hidrofilik suka air. Ni kumpulan, ni eco hidrofobik benci air. Nanti kita akan belajar. So dia ada head dan tail. Tail ni adalah kumpulan R ya. COONA ni adalah ni kumpulan soap and ion kita panggil ya. Soap and ion. COONA ni adalah kumpulan soap and ion, negative charge. Okey, ni dia. Hidrofilik ni terdiri daripada kumpulan karboksilat group. Ya, hidrofobik ni terdiri daripada rantaian hidrokarbon. Ya. So sabun tadi ya, kumpulan sabun kalau soap and ion ni sama ada Na ataupun kita guna K. So RCOONA. So ini adalah kumpulan struktur sabun. Okey, so kumpulan berfungsi dalam soap adalah kumpulan karboksilat. Ya. Ni sama ada guna alkali NaOH atau guna alkali KOH. Okey, sukat 10 cm padu asid minyak. Okey, kita masuk minyak kelapa sawit, tuang ke dalam beaker. Okey, larutkan pepejal natrium hidroksida dalam air suling, tuangkan ke dalam minyak kelapa sawit tadi. Panaskan campuran selama 10 minit. Okey, ini tindak balas apa kita panggil? Kita gunakan ini adalah tindak balas hidrolisis. Sebab kita nak pecahkan minyak kelapa sawit ni kepada asid lemak dan gliserol. Lepas tu barulah kita buat proses peneutralan. Ya, lepas tu tindak balas peneutralan berlaku. Ya, jadi bila peneutralan berlaku, jika sabun akan berada di dalam larutan ni. So jika sabun tidak termendak, maksudnya kita perlukan sabun tu termendak ke atas, kita kena tambah garam. So bila kita tambah garam, mendakan putih akan terbentuk dan terapung di atas air. So apa tujuan natrium klorida tu? Natrium klorida tu mengurangkan ketelarutan sabun di dalam air. Dengan itu sabun senang untuk termendak dan terapung.
Okey. So hentikan pemanasan, biarkan campuran menyejuk. Lepas sejuk, turaskan campuran, basuh baki dengan sedikit air. Okey, turaskan campuran, basuh baki dengan sedikit air, keringkan baki ni ya dengan menekankannya di antara beberapa keping turas, tekankan dia ya. Okey, so cara nak buat senang saja, cara nak ingat molekul lemak. Okey, buat gambar macam ni sebab molekul lemak ni dia kalau kita nampak tadi struktur dia kena 3 molekul asid lemak 3 molekul asid lemak ya akan dihidrolisiskan. Bila dihidrolisis dia akan dapat 1 bahagian gliserol dan 3 molekul asid lemak. Sebab kita guna 3 molekul lemak, kita akan dapat 3 molekul asid lemak. 1 bahagian gliserol dan asid lemak ni adalah sabun. Natrium klorida mendapkan sabun cecair kepada sabun pejal ya. Tujuan dia apa? Natrium klorida tujuan dia untuk mengurangkan keterlarutan sabun di dalam air ya. So kita dapat sabun. Okey, apa beza deterjen dengan sabun? Okey. Sebenarnya semua kita panggil, semua bahan pencuci kita panggil deterjen. Ya, deterjen terbahagi kepada 2. Satu deterjen, satu kita panggil sabun ya. Sabun ataupun soap ya. Jadi semua sabun adalah deterjen. Ya, tapi bukan semua deterjen adalah sabun kan. Jadi deterjen ni bahan pencuci, terdiri daripada 2. Deterjen non-soapy, bukan soap. Sabun adalah soap. So satu sabun, satu bukan sabun. Apa beza dia? Okey, deterjen ialah bahan pencuci yang digunakan bersama air untuk menanggalkan kotoran. Deterjen terbagi daripada 2. Satu natural deterjen. Natural deterjen ni yang kita panggil sabun, soap tadi. Soap, natural deterjen. Sebab kita guna lemak binatang dengan minyak tumbuhan. Okey, ni deterjen ataupun sintetik deterjen ni daripada minyak petroleum. So kita ada 2 deterjen. Satu daripada natural deterjen itu adalah sabun. Sintetik deterjen adalah deterjen daripada minyak petroleum. Okey, dulu zaman perang dunia kedua kekurangan minyak, kekurangan natural product. Jadi diorang kata nak buat sabun kita boleh guna minyak petroleum. Jadi minyak petroleum ni akan menghasilkan sintetik deterjen. Ni dia sintetik deterjen ya. Okey, sintetik deterjen ni daripada minyak petroleum sebab apa? Kekurangan minyak lemak binatang dan minyak tumbuhan. Deterjen ialah garam yang terhasil. Hasil tindak balas apa? Peneutralan antara alkil hidrogen sulfat dengan alkali. So alkil hidrogen sulfat ni macam mana kita dapat? Kita dapat daripada alkohol. Kita guna alkohol. Ya. Alkil hidrogen sulfat ni didapati daripada bahan mentah yang diperoleh daripada petroleum. Okey, petroleum ni hasil petroleum. So hasil petroleum ni banyak ya. Contoh hasil petroleum adalah alkohol. So alkohol ni tindak balaskan dengan alkali ya, dapatlah deterjen. Ya, deterjen yang sintetik ya. So kita guna alkohol. Kita tak guna asid lemak dan gliserol. Daripada lemak binatang dengan minyak tumbuhan kita dapat daripada minyak petroleum. Maksudnya bahan kimia lah, minyak petroleum tu bukan daripada sumber asli. So struktur deterjen ni dia R ya, R dan ni ada kumpulan struktur untuk deterjen macam ni ya. Kalau sabun tadi RCOONA ataupun RCOOK. Kalau deterjen struktur dia macam ni ya. Okey, ni kita panggil struktur ni ada kumpulan sulfonat. Kita panggil struktur sulfonat. Tadi sabun tadi adalah kumpulan apa? Karboksilat. Ya, karboksilat. Ni sulfonat. Okey, sama juga tadi ni kita guna alkohol ya. Alkohol ni tindak balaskan dengan asid untuk dapat deterjen. Ya, alkohol ni dan deterjen alkohol tu dia tindak balaskan dengan asid pekat untuk menghasilkan lauryl hidrogen sulfat. Okey, lauryl hidrogen sulfat ni baru tindak balaskan dengan alkali untuk menghasilkan natrium lauryl sulfat. So kena ada nama lauryl sulfat. Ni kita panggil dia